kharaja waqtuha, sehinggalah waktu solat itu luput. Maksudnya dia orang yang hidup sebagai seorang yang meninggalkan solat, ataupun dia orang yang lalai daripada waktu solat. Dia solat tapi duk main tunda. Lepas-lepas kadang-kadang dia tunda sehingga luputnya waktu solat. Baik. Hal yaqdiha aw la? Dalam masalah ni kena qada, kena laksana ataupun tidak. Yang pastinya berdosa. Ini yang pertama sekali. Masalah berdosa ni tak ada ulama khilaf dalam masalah ni. Orang pergi tinggal solat dengan sengaja dosa ke tidak? Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang tinggal solat dengan sengaja maka dia telah kafir. Okey, jumhur ulama kata bukan kafir. Tetapi perkataan kafir di situ adalah membawa maksud ancaman dosa besar. Kerana meninggalkan solat seakan-akan dia kembali kepada zaman kekufuran dia. Mazhab Ahmad menyatakan kufur. Cumanya kafir. Cumanya dia ada perbahasan di sana bagaimana dia jadi kafir. Dia ada pecahan pula. Adakah kerana dia meninggalkan satu solat jadi kafir? Adakah dia meninggalkan solat secara tawali baru jadi kafir? Tawali ni maksudnya berturutan. Okey. Ataupun orang yang meninggalkan solat itu menjadi satu rutin kehidupan dia baru jadi kafir. Itu ada perbahasan pula lah. Okey, baik. Boleh kita katakan di sini Al-Imam Ibn Qayyim, dalam Al-Imam Ibn Qayyim ada satu kitab namanya As-Salah. Okey. Faqad atala al-kalam fih. Al-Imam Ibn Qayyim syarah panjang lebar dalam masalah perbahasan berkaitan dengan urusan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Baik, sama ada kena qada ataupun tidak. Perbahasan ni biasa kita dengar. Cumanya kita nak detailkan sedikit lah, kerana kita telah melalui perbahasan hadis ini pada tengah hari ini dan juga minggu lalu kan. Waqad ittafaqa al-ulama'u ala husul al-ithmi al-'azim. Okey, sepakat ulama tanpa berkecuali menyatakan bahawa orang yang melakukan hal ini mereka terpikul ke atasnya dosa yang besar. Okey, baik. Walakin dhahaba a'immatul arba'ah, akan tetapi para imam mazhab 4 menyatakan ila wujubil qada alaihi, ya, ma'a istihqaqihi, ya, ma'a istihqaqihi al-'uqubah illa an ya'fu Allahu anhu. Para imam mazhab 4 sepakat menyatakan wajib diqadakan, ya. Bahkan orang yang melakukan perbuatan meninggalkan salat dengan sengaja ini maka berhak ke atasnya uqubah, balasan, melainkan apabila Allah mengampunkan si fulan itu. Okey, baik. Ini satu pandangan, hadirin mati Allah sekalian, ya. Sehingga waqalat ta'ifatu minas salafi wal khalaf, telah berkata satu kelompok para ulama daripada sebahagiannya daripada zaman salaf dan juga khalaf, man ta'ammada ta'khirus salah an waqtiha, siapa yang sengaja lewat-lewatkan salat daripada waktunya min ghairi udhrin, tanpa ada sebarang keuzuran, fala sabila lahu illa qada'iha abada, ya, maka tiada jalan baginya, ya, fala sabila lahu ila qada'iha abada, ya. Ni sebahagian pula menyatakan bahawa fala sabilalah, tidak ada jalan baginya ila qada'iha, untuk diqada, ya, abada, selama-lamanya. Maksudnya apa? Kita faham? Tak ada. Dia tak boleh nak qada, ya. Sebab apa tak boleh nak qada? Sengaja. Ya, solat ni Allah sebut apa dalam Quran? Ya, dia as-salatu kanat 'alal mu'minin kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia sebab ada perkataan mawqut. Mawqut ni maknanya dia ada satu waktu yang telah ditahdid, ditetapkan. Luput waktu tu luputlah. Macam tu maksud dia. Dia bukan boleh tak boleh. Dia tak boleh kita nak bagi adjust kepada waktu lain. Dalam perbahasan usul fiqh dia ada waktu mudayyak, muwassa' dan lain pula tu. Waktu luas. Macam mana pun kita bahas salat ni dia waktu luas, tapi luas itu ada had lah. Luas tu bukan makna luas sampai tidak ada had permulaan dan juga had penghujung dia. Baik. Wala yuqbalu minhu, dan tidak diterima daripadanya, ya.
wa alaihi ayyatuba taubatan nasuha, bahkan dia kena taubat dengan taubat nasuha, ya. Baik. Kemudian dia kena memperbanyakkan fayukattiru minal istighfar, dia kena banyakkan melakukan istighfar, wa nawafilus salah, dan dia kena banyak melakukan salat nawafil, yakni salat sunat, sebagai tanda taubat dia. Baik. Apakah hujah golongan ataupun dalil golongan yang menyatakan qada tu wajib bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja? Okey, dalil ada berapa dalam Islam? Bawah. Dalil syarak. Pertama, muslimat, dalil syarak paling utama, dalil syarak paling utama. Basic ni. Bible. Al-Quran lah, takkan Bible pula. Al-Quran. Lepas Al-Quran, hadis. Lepas tu ijma' dan qiyas. Dalil syarak dia ada banyak sangat. Cumanya bukan banyak sangat lah, dia banyak lah, ya. Ada qaulus sahabah pun sebahagian dia mengangkat dia menjadi dalil. Cuma 4 ni disepakati. Baik. Apakah dalil golongan yang menyatakan wajib qada? Dalam Quran ada? Tak ada. Dalam hadis ada? Tak ada. Ijma' tak? Tak dapat ditentukan dia ijma' ke tidak. Kerana setakat ni saya tak jumpa lagi ada orang menyatakan kewajipan mengqada solat ini diputuskan secara ijma'. Tidak. Yang keempatnya ada qiyas. Yang keempat ni menjadi dalil golongan yang menyatakan bahawa qada tu wajib. Okey. Cumanya mungkin saya katakan bahawa qiyas ini pada sebahagian pengamatan ahlul ilmi dia merupakan satu kita nak kata apa ya dengan istilah kita? Dia di atas perkara yang subjektif, ataupun satu perception lah. Seseorang itu dia melihat perkara itu. Okey. Kerana ada orang dia boleh qiyas benda ni kepada benda ni. Dan dalam bab usul fiqh, qiyas paling berat. Dia ada tahqiqul manat, tanqihul manat, macam-macam lah. Itu kita benda-benda bab tinggi lah. Cuma pokok perbahasan dia nak menentukan qiyas tu tepat ke tidak. Kadang-kadang orang mengkiaskan sesuatu, tapi qiyas tu tak boleh berlaku. Qiyas tu tak kena. Macam itulah. Okey. Apa dia ada qiyas ni pun banyak. Salah satunya adalah qiyas aula. Ya, benda yang dilihat lebih aula daripada apa yang ditemui dalam nas. Kita temui dalam nas hadis orang tidur, orang lupa kena ganti. Maka kalau tidur lupa pun kena ganti. Kalau sengaja dia jadi aula. Dia lebih utama untuk digantikan. Mengikut sebahagian mereka, maka demikian adalah dalil yang mereka gunakan. Walau tak terdapat dalam nas Al-Quran dan juga hadis secara jelas, tapi mereka menggunakan dalil yang keempat, iaitu min babi aula, daripada bab aula, qiyas yang aula dipanggil, qiyas aula. Baik. Wa aidan, mereka juga mensabitkan juga hal ini kepada hadis. Jadi ada jugalah dalil daripada hadis. Cumanya dipersetujui ke tidak? Itu cerita dia. Kerana fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam sallal asra, kan Nabi SAW pernah salat asar ba'da al-maghrib. Ba'da al-maghrib laysa bi ma'na ba'da salat al-maghrib, bukan makna selepas salat maghrib, tetapi ba'da al-maghrib yakni ba'da dukhulil waqtil maghrib, selepas masuk waktu maghrib. Tapi Nabi utamakan salat asar dulu, lepas tu baru Nabi buat maghrib. Baik, di mana cerita ini? Yaumal Khandaq, di peristiwa peperangan Khandaq. Nabi tak sempat perang, Nabi tak sempat salat waktu asar kerana kecamukan perang itu berhenti selepas masuk waktu maghrib. Baru Nabi salat maghrib. Ya. Wa ma'lum annahum kanu ghairu naimin wala sahin. Kita maklum Nabi dan para sahabat pada masa itu tidak tidur, tidak lupa. Elok, ingat, tapi tak dapat nak melaksanakan solat dalam waktu tersebut. Baik. Maka Nabi tunda dia kepada cumanya bila kita tengok hadis ni, dia kena tak dengan perbahasan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja? Kerana sebahagian tak setuju. Di mana sebahagian tak setuju? Kerana takkan Nabi tinggal solat dengan sengaja. Tu cerita dia.
Sekarang yang tinggal solat ni siapa? Nabi. Siapa lagi? Para sahabat utama yang ada dalam perang Ahzab tu. Kita harus ketahui zaman Nabi tidak ditemui orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Itu ini para sahabat. Tak adalah para sahabat bila dia dah masuk Islam tiba-tiba dia pergi tinggal solat, tak ada. Kalau dia tunda tu ada, tapi dia tinggal solat tak ada lah. Cuma Nabi telah memberikan satu ancaman yang akan berlaku bagi umatnya. Macam tu. Jadi secara umumnya saya pun tidak setuju jugalah. Kerana kalau kita nak kata hujah begitu, Nabi bukan tinggal solat dengan sengaja. Maka Nabi macam mana? Yang saya katakan tadilah, bahawa ada keuzuran. Dan keuzuran itu wujud lagi ke tidak hari ini? Tidak wujud, kerana sudah disyariatkan salat dalam keadaan apa jua keadaan sekalipun yang memungkinkan bagi seseorang pada satu-satu situasi. Pada masa itu salat syiddatul khauf, salat dalam peperangan itu belum disyariatkan lagi. Jadi Nabi tak tahu nak salat macam mana, kerana masa tu fikir bahawa salat mesti solat macam kita solat. Kan? Macam mana nak solat macam kita solat dalam situasi peperangan? Tak mungkin. Pada masa itu. Baik. Wa minaz zahibina ila adamil qada'i, dan golongan yang berpandangan kepada tak ada qada pula bagi solat yang sengaja ditinggalkan ini, antaranya adalah zahiriyah, pendapat zahiriyah. Okey tak mazhab zahiri ni? Ya? Okey tak? Sebahagian okey, sebahagian tak okey. Ya, dia mazhab zahiri ni yang okey, dia menyelesaikan banyak kemelut khilaf. Itu mazhab zahiri. Yang okey lah pandangan dia. Yang tak okey memang tak masuk akal terus. Dia macam tu dia punya ya. Jadi kita sebenarnya mazhab zahiri ni banyak juga kita kena berterima kasih lah. Kerana banyak juga kemelut-kemelut ikhtilaf mazhab ni, banyak mazhab zahiri ni memang memberikan jalan penyelesaian mudah. Nama pun zahiri. Daripada perkataan apa? Muslimat? Zahir. Bahasa kita apa? Literal lah. Literal. Zahir. Zahir literal ke? Saya tak literal, lawan dia liberal. Jadi saya pun tak. Dia golongan yang apa ni, dia tengok teks, dia pakai zahir. Zahir teks dia panggil. Macam tu. Dia ambil bulat-bulat. Az-Zahiriyah. Tapi dalam sebahagian part zahir ni memang bagus lah. Macam tafsir zahir. Tafsir zahir kalimah. Sahabat tak tafsir Quran itu, kalimah-kalimah itu pakai tafsiran lain selain zahir. Apa makna zahir tu? Apa yang Arab faham pada kalimah itu, itulah ditafsirkan pada Quran itu. Zahir. Hadis macam mana? Hadis ni dia kena tengok Nabi SAW sebut tu konteks apa. Kerana kemungkinannya, sebab dalam hadis, contoh ya, Nabi pernah sebutkan Nabi Isa turun. Nabi Isa buat apa? Antara yang tugas Nabi Isa turun, bunuh Dajjal, mengangkat jizyah. Mengangkat jizyah ni masa Nabi Isa tawar orang masuk Islam, dia tak ada dah tawaran macam dulu. Kamu boleh kalau tak masuk tapi bayar wang pelindungan. Jizyah tak ada dah masa tu. Kamu nak masuk Islam ke tak? Pilihan tu dah tak ada dah. Pilihan bayar wang pelindungan. Sama ada kamu nak masuk atau tak masuk. Dua tu saja. Dan ketiga apa? Membunuh babi. Khinzir. Memang khinzir, disebut perkataan khinzir. Apa makna khinzir dalam hadis ni? Itu dia. Kalau ambil makna zahir khinzir, memang khinzir lah. Mana ada Arab faham khinzir itu? Tak tahulah, sebab setahu saya lah, kalau duduk orang Arab sebut khinzir, khinzir lah. Kalau Melayu ni mungkin orang boleh faham lain. Si babi tu, contoh, si babi tu maknanya bukan babi. Marah kat kawan tu, dia sebut si babi, dia kata. Contohlah, Allahu'alam, difahami masyarakat kita. Tapi majoriti para ulama tak memahami khinzir itu khinzir. Yang mereka katakan Nabi Isa turun nak pergi bunuh babi. Kan? Penembak tepat babi. Tak apalah, janji masalah babi selesai. Dia duduk mana pun tak kisah, janji masalah tu selesai. Okey. Bukan isu itu, tapi para ulama melihat ada makna lain daripada segi maksud khinzir itu. Tapi maknanya kalau kita tengok Quran, dia memang strict lah. Dia tak boleh pergi kepada tafsir-tafsir yang mana tafsir Quran ni memang zahir kalimah mengikut apa yang difahami oleh
lisanul Arab, lisan orang Arab. Baik. Siapa lagi yang menyatakan kepada pandangan tak ada qada ni? Wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa Ibnul Qayyim, anak muridnya Ibnu Qayyim, wa qad atala fi kitabis salah, seperti saya katakan tadi, dia telah mendetailkan dalam satu kitab namanya As-Salah. Okey. Dan ia telah pun membawa kepada hujah-hujah, dalil-dalil dan juga dalil-dalil yang rad, yang membangkang kepada hujah-hujah golongan yang bersetuju adanya qada bagi orang yang tinggal solat dengan sengaja ini. Okey, baik. Wa min tilkal adillah, daripada dalil-dalil yang dikemukakan, al-mafhum min hadzal hadis, mafhum kefahaman daripada hadis ini, ya. Fa inna mantuqah fa inna mantuqahu, ya, wujubil qada' 'ala an-na'im wan nasi. Ini mungkin berat sikit, tapi saya yakin kita boleh faham. Daripada hadis yang kita baca, mantuq ni adalah satu benda yang kita faham jelas daripada hadis tu. Daripada segi teks itu jelas sangat menyatakan kewajipan qada untuk siapa? Orang yang tidur dan terlupa. Okey? Baik. Wa mafhumuhu annahu la yajibu ala ghairiha. Dan apa yang kita faham daripada teks itu, ya, tidak ada dinyatakan kewajipan qada bagi selain daripada dua sebab tadi. Okey. Baik. Okey. Wa anna awamir asy-syara' ala qismain. Dan sesungguhnya perintah syarak ni dia ada dibahagikan kepada dua bahagian pada satu sudut, iaitu mutlaqah dan muaqqatah. Ada perintah yang mutlaq, ada perintah yang muaqqatah, yakni dia ada masa tertentu. Okey. Fa mithlu hadhihi al-ibadah. Okey. Misal dia pada ibadah-ibadah ni la tuqbalu illa fi awqatiha, tidak diterima melainkan pada waktunya. Kerana dia kata macam ni. Ini hujah golongan siapa? Yang menyatakan tak ada qada bagi orang yang tinggal solat dengan sengaja. Hujahnya mereka menyatakan bahawa ada sekian ibadah ni dia tidak diterima illa fi awqatiha, melainkan pada waktu dia saja. Contoh dia apa? Ya, solat. Sebab solat dia ada ke masa dia. Macam tu. Okey. As-salatu muakhkharah, salat yang ditunda, diakhirkan, an waqtiha, daripada waktunya, bila udhrin, tanpa sebarang keuzuran. Wa qawluhu man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka as-salah. Ada satu hadis, sesiapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat asar sebelum terbenamnya matahari, dia selesai satu rakaat sebelum matahari terbenam, faqad adraka as-salah, dia dapat salat asar tu. Maknanya 3 rakaat lagi dia tunaikan dalam waktu maghrib, maka solat dia masih diterima. Syarat dia dapat satu rakaat sebelum matahari terbenam atau sebelum masuk waktu maghrib. Walau kana fa'luha ba'da al-maghrib sahihan mutlaqan. Baik, cerita ini kalau kita tengok siapa cerita ni, maksudnya seperti saya kata tadilah. Okey, dengan perbuatan dia itu maka solat dia diterima dengan syarat dia dapat satu rakaat sebelum maghrib. Okey. Itu ada hadis sahih, hadis ni, riwayat Al-Bukhari. Baik, bagaimana orang yang tak dapat langsung rakaat dalam waktu itu? Faham tak daripada dalil ni apa yang Nabi nak sampaikan mengikut kefahaman para ulama ni lah? Faham tak? Apa kita faham? Nabi kata siapa dapat satu rakaat solat asar dalam waktu dia, satu je dia dapat. Selesai rakaat pertama tu, terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib, dia dapat solat asar itu. Kalau orang yang tinggal solat dengan sengaja, dia langsung tak dapat apa-apa dalam waktu solat tersebut, maka tak ada solat bagi dia. Macam mana orang yang tunda solat, tunda, luput waktu, masuk maghrib, ya salam kan, dia kata tak solat asar lagi. Duk kalut tengok drama pukul 7, iklan dia lambat kan. Jadi dia tengok dia tunda, dia pergi tengok jam, okey lagi, rupa jam dia rosak. Tengok terus putih. Solat apa? Allahu akbar, azan TV3 kan. Jadi aduh. Lalai. Dia memang menanggung dosa.
Tak ada keuzuran, duk saja tangguh begitu. Okey. Ada tak lagi ruang bagi dia untuk solat asar tu? Ikut hadis ni. Tak ada. Okey, boleh faham saya ni nampak macam nak bawa kepada fahaman tak ada qada je. Dah, kita pengajian ilmu, kita kena bacalah semua kan. Baik. Okey. Jadi macam mana hadirin mati Allah sekalian? Okey. Mana yang lebih kuat? Qada ke tak qada? Saya pun tak tahu mana lebih kuat. Saya dah bawa dua-dua pandangan. Tugas saya bukan mentarjih lah. Tugas saya bukan nak bagi tahu mana kuat, mana tak kuat, tak ada. Okey. Kalau tuan-tuan tanyalah kepada saya, bukan pendapat mana kuat tak kuat tapi kalau tuan-tuan tanya, perempuan tanya, pendapat mana lebih tepat kepada nas. Okey, lebih tepat kepada nas, maka jawapan dia tak ada qada. Tidak ada qada. Yang lebih tepat kepada nas. Dia berdosa, apa tanggungjawab dia? Taubat. Saya tak kata pendapat ni lebih kuat Saya bukan kata pendapat ni lebih kuat. Saya kata yang dilihat lebih dekat kepada nas. Nas ni maksud dia apa? Quran dan hadis. Kalau dalil, Quran, hadis, ijma', qiyas. Maknanya nas itu part of dalil. Yang lebih tepat kepada nas adalah tak ada qada lah, berdasarkan dua hadis yang kita baca. Hadis orang lupa dan juga tidur, dan juga hadis yang baru kita baca tadi, hadis salat asar tadi. Okey. Tetapi kalau pandangan, dia ada juga sudut pandang yang kita katakan lebih selamat bagi seseorang itu di atas beberapa sebab. Pandangan mazhab 4 menyatakan adanya qada. Tapi dia base kepada nas tak? Dia base kepada nas juga. Cerita Nabi tinggal solat asar dalam Uhud, dalam Khandaq tu. Tetapi dia tak tepat. Dia tidak dilihat tepat penghujahan itu, seperti saya katakan tadi, kerana Nabi dan para sahabat tinggal bukan amdan, bukan dengan sengaja. Macam tu. Okey. Jadi wallahu alam. So kita nak tamatkan perbahasan ini. Pertamanya, bagi orang yang tidur dan terlupa, ketika mana dia bangun dan sedar, maka dia wajib menyegerakan untuk melaksanakan salat tersebut. Okey? Baik. Tak payah fikir nak adaan keqadaan baca niat. Itu tak ada isu sebenarnya. Okey? Apa-apa yang telah terkeluar daripada waktunya, istilahnya adalah qadaan. Macam tu. Kau orang tanya, Ustaz nak niat adaan ke qadaan? Sebab kita kan baca niat, usalli fardha as-subhi rak'ataini. Sambung. Lupa dah. Adaan lillahi ta'ala. Saya tak baca niat, saya berniat tapi saya tak baca niat. Terlupa tu. Lepas tu, kalau dia solat, dia sedar pukul 8 pagi, kan, macam mana? Qadaan. Orang dah macam qadaan ke adaan. Actually sebenarnya benda tu tak ada isu pun. Langsung tidak ada isu. Ya, qadaan ke adaan ke tak ada isu. Ya. Orang yang tunaikan sesuatu ibadah dalam waktu dia adaan. Orang yang tunaikan sesuatu ibadah di luar waktunya, istilah dia qadaan. Faham tak maksud dia? Orang yang puasa Ramadan, 27 Ramadan tak puasa. Pasal apa tak puasa? Sakit gigi. Sakit gigi tak puasa. Boleh. Nak berdengung dah kepala ni. Kena makan apa? Painkiller, Panadol, paracetamol, habis dia sumbat semua. Batal lah puasa dia pada 27 Ramadan tu. Tak adalah pandangan kata makan ubat tak batal puasa, tak ada setakat ni. Okey, batal lah. Jadi dia ganti bila? Lepas Ramadan, luar waktu. Adaan ke qadaan pada istilah? Qadaan. Sebab masyarakat kita nampak qada tu hina kan, macam qada. Dia nampak kehinaan pada qada tu berbanding adaan. Kita salah faham, dia istilah syarak saja, istilah sahaja benda tu. Okey, wallahu alam. Tapi hakikatnya sama. Sebab adaan qadaan makna apa? Sama je. Adaan makna menunaikan. Li ada'il umrah, li qada'il umrah, sama. Okey, li ada'il umrah, li qada'il umrah, untuk
melaksanakan umrah untuk melaksanakan umrah sama. Cumanya tahun ke-7 Hijrah dipanggil Umratul Qadha. Nabi buat Umratul Qadha. Sebab apa namanya jadi Umratul Qadha? Sebab menunda umrah yang sepatutnya Nabi buat pada tahun 6 Hijrah tapi tak terlaksana. Maka ditunda. Ya, pada tahun berikutnya. Sebab tu dia panggil Umratul Qadha. Tahun 7 Hijrah tu yang Nabi masuk Mekah 3 hari tu. Nabi berada di Mekah 3 hari tapi Nabi buat umrah sekali je. Apa lagi contohnya? Qadha ni. Apa tadi ingat dah lupa dah. Apa saya nak sebut tadi? Satu istilah lah, satu situasi yang kita nak faham ada dengan qadha ni. Tak ingat dah. Tak ingat. Tak ingat dah. Dia lost. Okey, baik. Sambung. Kemudian saya dah kata tadi, untuk orang yang lupa, orang yang solat, dia wajib untuk melaksanakan solat itu apabila dia ingat dengan segera. Okey. Tidak ada dosa bagi orang yang tertidur ataupun terlupa jika dia langsung menunaikan solatnya, kerana menunaikan solat secara segera itu merupakan kafarah bagi hal tidur dan lupa tadi. Kemudian bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka kita dah bahas dia ada dua pandangan di sana. Okey, baik. Secara umumnya wallahu alam, untuk meraihkan kedua-dua pandangan ini sekadar saranan saya lah. Okey. Bagi orang yang memilih mutlak tak ada qada, kita pun tak boleh kata apa, kerana pandangan itu lebih dekat kepada nas. Okey. Bagi orang yang dia rasa dia ada kemampuan dan dia nak qada, falyatafaddal, silakan. Dengan harapan semoga Allah sebab ada beberapa bab yang tak clear dalam nas, tetapi ada para ulama mereka menyatakan dengan harapan Allah terimalah. Tapi tak boleh apply kepada semua bab. Kita janganlah sampai kepada nak benda yang tak ada dalil langsung kita buat, lepas tu kita kata tak apalah dengan harapan Allah terima. Ada kes ni. Ada saya ngajar satu kuliah muslimat tu, dia bila hari 10 Ashura dia buat bubuk Ashura, 10 Muharram dia buat. Saya tanya, bang kenapa buat? Kata sunnah kan ustaz? Dia kata sunnah. Saya tegur lah, saya kata tak, bukan sunnah, bukan. Tak ada benda tu sunnah, Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah buat. Akhirnya dia buat satu conclusion, tak apalah ustaz, kita buat je insya-Allah. Allah terima, Allah terimalah. Ini karut ni tak boleh guna benda ni. Ini tak boleh pakai pada sudut ini. Ada sudut-sudut yang boleh diguna pakai. Wallahu alam. Antaranya seperti mana fatwa Imam Ahmad bila ditanya masalah usulul thawab alal mayyit bi qiraatil Quran, sampai ke tidak sampai pahala bacaan Quran ke atas si mati. Benda yang dah orang buat pada zaman tersebut. Orang buat, dan Imam Ahmad hanya menyatakan arju ayyasila thawabuhu. Aku berharap moga-moga sampailah pahalanya. Allahu alam. Tapi Imam Ahmad buat? Tak. Tidak. Kalau saya adalah pilihan saya dalam masalah orang tinggal solat dengan sengaja ni. Saya tengok orang buat, saya kata semoga Allah terimalah daripada apa yang dia buat. Tapi harus diingat, kita qada lah, tetapi jangan qada pada waktu yang fitnah dilihat oleh orang. Satu, seperti melazimi 4 rakaat selepas asar secara terbuka. Okey, itu ataupun melazimi 2 rakaat selepas subuh secara jelas di masjid, orang tengok. Dengan doa kunut lagi kita baca. Orang nampaklah kita qada salat. Apa lagi? Jangan sampai kita qada ini sehingga kita berfahaman tidak ada solat sunat bagi kita selagi qada kita tidak selesai. Itu pun tak benar juga. Okey? Baik. Dan jangan pernah kita rasa putus asa lah apabila kita rasakan solat kita yang tak kita buat dulu tu masih banyak lagi dan mungkin tak mampu terqada. Ada orang dia jadi lost bila dia tengok, tak boleh, saya banyak sangat solat saya tak buat, dia kata macam tu kan. Jadi sampai saya kata mati hidup balik pun saya tak boleh nak qada. Maka lebih baiklah saya tak solat terus. Contoh. Jadi terus macam tu pula. Ada saja orang begini. Okey. Dan kalau kita pula memberikan jawapan dan fatwa kepada orang, lihatlah kondisi orang itu. Kalau dia muda, masih kuat, boleh bagi pandangan qada lah setakat mampu. Tapi kalau kita tengok dia pun sudah uzur, dia dapat petunjuk hidayah lewat, sarankan sahaja supaya dia
menjaga solat-solat semasanya, dan juga bertaubatlah dengan taubat nasuha. Jangan ulangi perbuatan meninggalkan solat. Laksanakanlah solat-solat tambahan, yakni solat sunat sekadar ia mampu. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah. Tamatlah kita insya-Allah, dan minggu hadapan kita nak baca Riyadhus Salihin sikit. Ada bawa kitab? Ada bawa? Satu soalan. Ya. Maksud kalau tidur dengan lupa tadi, segera solat. Segera tu maksudnya kalau bangun tidur terus Ya. dia tak perlu siap urusan dia dulu ke apa. Urusan yang logik bagi orang bangun tidur lah. Kalau nak pergi bilik air ke apa, nak mandi ke apa semua kan, kena mandi, dia mandi dulu lah. Kena wuduk, dia kalau tak ada, dia gosok gigi biasa, macam biasa lah. Tapi jangan ditunda kepada satu benda yang lain. Maksudnya kalau dia perlu hantar anak dia tu tak solat dulu lah baru. Tengok situasi lah macam mana. Macam tu. Boleh tak dia, kalau macam terlupa dia tidur waktu zuhur kan, orang nak azan asar dia ikut, tapi solat zuhur dia ikut imam kan, dia solat zuhur jemaah dengan contoh jemaah asar tu, tapi dia solat Secara umum bab ni tak ada larangan dia. Secara umumnya memang tak ada larangan lah. Sebab dalam kes ini memang afdal bagi dia adalah memulakan solat yang lebih dahulu waktu dia, solat asar dulu. Tapi dalam kes ni, kalau dia dapat solat zuhur dulu, dia kena solat zuhur dulu, lebih baik. Kerana dia solat ni yang terbaiknya, memang yang terbaiknya kita mengikut imam dengan solat yang sama, macam mana pun. Tapi tak ada larangan kita ikut imam yang solatnya lain. Faham tak? Orang solat sunat kita ikut, boleh tak? Boleh kan? Walaupun kita solat wajib kan? Boleh? Jawapannya memang boleh. Cuma macam mana pun terbaik imam dengan makmum tu di atas satu solat yang sama. Macam tu. Sebab tu kalau kita tengok, kita datang lewat masbuk, kita tengok dah ada orang solat sunat dan ada orang yang solat maghrib masih berbaki. Nak ikut yang mana? Follow yang solat maghrib tadi berbanding follow orang yang solat sunat. Tapi nak follow mana-mana memang boleh. Cumanya afdalnya, aulanya dia follow orang yang solat maghrib, kerana kita juga nak bersolat maghrib. Macam tu. Macam situasi tadi, dia sedar-sedar tiba-tiba orang nak solat asar tadi. Maksud dia perlu solat sebab zuhur dia dah tertidur tadi. Sedar-sedar orang nak solat asar tadi kan. Jadi dia solat asar tu lebih. Dia boleh mana-mana lah sebenarnya. Bukanlah mesti kalau kita ikut ketetapan tu wajib mutlak mesti dia dahulukan zuhur, tidak. Tetapinya segi aulanya, kerana zuhur lebih dahulu waktunya. Dalam situasi itu dia ada beberapa pilihan. Kalau dia yang terbaik, kalau dia sempat solat zuhur, dia solat zuhur dulu. Kalau dia tak sempat, tengok dah ada jamaah, dia boleh buatlah sama ada dia nak niat zuhur ataupun dia nak dia nak niat asar pun tak ada masalah, kerana itu adalah solat asar, imamnya solat asar, jemaahnya solat asar, dan dia ikut solat asar. Lepas tu dia buat zuhur. Yang pentingnya dia buat segeralah, dia tidak menunda. Dia tak boleh tunda dengan satu benda yang di luar keperluan. Pergi sarapan dulu ke, pergi apa, pergi makan dulu ke apa kan. Macam tu tak. Sebab itulah kalau kita tengok, bagi orang yang berpegang kepada adanya qada, isu yang paling besar adalah nak qada bila. Itu yang saya tak boleh bagi jawapan lah, sebab saya pun pertamanya saya tak cenderung lah kepada pendapat wajib qada ni. Okey, tapi secara terus terang saya katakan saya tidak tolak. Cumanya bagi orang yang pegang, nak qada tu bila? Qada subuh lepas subuh. Mesti lepas subuh. Macam mana? Itu jadi isu dia. Adakah dia boleh qada bila-bila? Adakah lepas zuhur ni, dulu-dulu mungkin kita tinggal solat, lepas zuhur ni kita qada 5 waktu. Lepas zuhur ni subuh, zuhur, asar untuk tarikh 1/1 tahun 1970. Contoh. Saya pun tak boleh nak bagi jawapan boleh ke tak dia buat macam tu, sebab petunjuk tu tak ada. Selalunya orang buat macam mana? Rasanya mula-mula baru dia taubat je, lepas tu dia dah yakin dah. Dah sampai maqam dah, okey dah. Macam tu lah. Yang saya tahu dalam masyarakat kita ni, bila dia nak qada itu, setahu saya lah, sebahagiannya dia akan qada setiap solat tu. Lepas solat tu dia pergi qada. Ada tak ada juga petunjuk begitu?
lepas asar sebab tak boleh solat? Tak juga, sebab hujah mereka itu maknanya sebab solat tu wajib. Qada tu kan wajib. Jadi wajib tak tertaluk pada waktu haram. Tu tak ada isu lah. Cumanya adakah kaedahnya begitu? Ataupun boleh tak lepas subuh tu dia rasa rajin lagi, dia nak qada zuhur, boleh tak? Oi, laju boleh. Bukan tak tahu, saya tak tahu boleh ke tak boleh. Sebabnya apa pun waktu tu memang dah luput. Waktu tu dah luput, jadi dia terbuka kepada semua waktu. Jadi sebab tu kaedah. Dan ada orang pula di kalangan kita ni, dia hanya qada ni ketika dia masuk ke Masjidil Haram buat umrah, baru dia qada habis-habisan solat dekat sana. Wallahu alam lah. Kalau jemaah saya tanya saya, ustaz, afdal saya nak solat sunat ke atau afdal saya nak solat qada, saya kata perbanyakkan solat sunat. Allahu alam. Macam itulah. Kerana dia masalah hutang-hutang ni, ialah kita hutang dengan Allah Ta'ala kan, dan dia jadi hak Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala tak kurang apa-apa kalau kita tak salat. Sikit pun Allah tak kurang apa. Macam itulah. Dia bukan hutang yang kita katakan dia bersifat hak sesama manusia. Hutang RM10 kena bayar RM10 lah. Bukan macam tu kan. Dia hutang perbuatan dengan Allah Ta'ala. Boleh faham tak situasi ni? Kita sebab kita nampak dia kefahaman ni, kita hutang ni macam hutang harta. Macam dia lain. Dia lain. Macam itulah. Hatta sebenarnya kalau orang yang tinggal puasa dengan sengaja pun macam mana? Tinggal puasa dengan sengaja, ada juga perbahasan dia, ada qada ke tak ada qada. Sebab dalam nas semua menyatakan qada puasa ni adalah disebabkan keuzuran, bukannya disebabkan oleh tinggal dengan sengaja. Macam tu. Jadi kalau dia nak taubat, pertamanya macam mana pun dia kena taubat. Macam tu. Dan lepas tu dia nak gantikan, dia gantikan bukan dalam Ramadan. Boleh ke nak ganti puasa dalam Ramadan? Mana boleh? Tak boleh. Macam mana pun dia nak ganti balik puasa yang ditinggalkan tu tetap di luar Ramadan. Mana boleh dia puasa Ramadan tahun depan niat 2 sekali, untuk Ramadan tahun ni dan Ramadan tahun lepas? Mana boleh begitu? Jadi sama jugalah. Jadi sebab tu kalau kita tengok pada isu yang paling tepatnya dalam isu ini adalah kemungkinannya para a'immatul mazahibil arba'ah ini, imam mazhab 4 ini, kemungkinannya wallahu alam mereka mengambil satu pandangan yang lebih memberikan petunjuk agar manusia tidak bermudah-mudah dengan meninggalkan salat ini. Allahu alam. InsyaAllah. Okey. Walaupun puasa, orang hidup boleh qadakkan puasa bagi orang yang mati, tapi itu bukan semua situasi. Itu hanya pada situasi tertentu, untuk orang-orang yang wajib menggantikan puasa Ramadan dia kerana ditinggalkan bersebab, namun dia tidak sempat menggantikannya, itu saja. Macam tu. Dia tak ada sebenarnya. Kalau orang buat, ada orang datang, ayah saya ni jahil ustaz, dia kata kan, puasa ni saya ingat tak buat contoh dia kata macam tu kan. Jadi dia tauzik, dia distribute kepada anak-anak dia, korang ambil seorang 30 hari macam tu. Jadi wallahu alam, saya tak pastilah. Itu petunjuk jelas kerana ayah dia meninggalkan puasa dengan sengaja, bukan dengan keuzuran. Dan keuzuran pun bagi orang yang uzur dia tu sembuh. Tapi kalau uzur dia kerana uzur dia sakit, mati, tak ada dah. Macam tu lah. Ataupun orang yang memang dah disahkan dia tak boleh berpuasa sepanjang hidup, dia tak boleh tahan lapar lebih daripada berapa jam, 3 jam ke 4 jam, dah tak ada dah juga kewajipan untuk dia berpuasa, hanya fidyah sajalah. Wallahu alam, insya-Allah. Okey, baik. Ada soalan? Ya. Ganti puasa? Ganti puasa, okey. Dia jawapannya, bila mana dia menunda puasa dia sehingga datang ke Ramadan yang berikutnya, maka hukum dia berdosa lah. Ya, jelas. Orang yang tidak berpuasa Ramadan kerana keuzuran, berdosa tak dia? Dia tidak berdosa. Apa yang dia kena buat? Dia kena ganti dalam tahun itu. Kalau dia tak ganti dalam tahun itu, dia berdosa lah kerana dia menundanya. Tapi dia masih boleh menggantikannya, kerana macam mana pun dia tetap boleh ganti sebab dia tinggal dengan dia tinggal dengan keuzuran.
Ada ke Ramadan kita tak puasa? Tak ada. Tinggal dia puasa? Tak ada. Tak ada kan? Kecil-kecil je lah. Curi minum. Sekolah rendah. Saya ingat lagi saya guguk air tempayan tu. Belajar berapa tak ingat lah. Tak balik lagi pun. Tapi saya ada dalam tahun 2010 ke 2011 saya ada tak puasa sekali Ramadan, satu hari. Kerana saya nak tumbang dah pada masa tu. Musim panas terik di Mesir, saya tak tahan dah. Dah kepala dah apa tu, dah warna mata dah warna apa? Bukan gelap. Warna ungu ni. Dah macam, siapa pernah rasa? Dia macam nak pitam. Terduduk dah. Balik tu ada air gogok tu. Segar. Gantilah. Macam tu. Tu je lah. Ya. Kira je lah agak-agak. Senang je sebab hidup ni berapa puluh tahun je pun. Betul tak? Dia pertamanya dia ganti puasa dia tu. Lepas tu dia agak-agak lah kes tu berlaku bila? 10 tahun lepas. Yakin. Dia ambil satu angka yang yakin. Kali 10 kali 10. Puasa tu kita ambil pandangan puasa tak berganda lah. Puasa tetap satu. Cumanya dia punya cupak tu kali dengan 10. Dia ada dua pilihan sebenarnya. Kalau kita nak pakai cupak tu berapa ringgit? Dia RM2 lebih ya. Satu cupak. Afdal. Bagi siapa makan basmati sakit lah dia. Tapi kalau ikut kepada nisbah ketetapan pemerintah, satu cupak RM2 lebih. Kalau dia anggap-anggap kes berlaku 10 tahun dulu, kali 10 je lah, RM20 lebih. Macam tu. Tapi ada benda yang lebih aula daripada itu, iaitu menisbahkan dengan harga kenyangnya seorang fakir makan secara menu lengkap. Nisbah saya lah, pada hari ni saya rasa RM7 tu orang kenyang makan. Boleh dapat air kosong, boleh dapat ayam seketul, sayur, nasi, okey. Macam tu, RM7 untuk sekali orang makan kan. Kalikan 10 untuk 10 tahun tadi tu, 70. Pendapat, masih ada perbincangan dalam masalah ni. Cuma saya katakan ini adalah pandangan yang paling selamat dan keluar daripada khilaf. Allahu a'lam. Puasa tetap kena ganti. Satu hari itulah bagi yang hari yang dia tinggalkan tu. Walaupun dah tinggal, dia ingat dia tinggal tu kerana apa? Kerana satu keuzuran. Cuma entah macam mana dia tunda, langsung dia tak buat kan. Tahun ni baru dia teringat, saya dia puasa. Wajib dia kena ganti. Sebab puasa itu berhak untuk dia ganti kerana dia meninggalkannya dengan keuzuran, bukan yang ditinggalkan dengan sengaja. Okey. Wallahu alam. Okey. InsyaAllah. Jadi sampai sini dulu lah, insyaAllah. Tak ada dah Riyadhus Salihin. InsyaAllah kita tunda Riyadhus Salihin pada minggu hadapan, InsyaAllah. Dan selepas itu kita akan masuk bab seterusnya dalam Umdatul Ahkam ini. Berkaitan dengan masih lagi bab berkaitan dengan salat. Wallahu a'lam, insyaAllah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.